مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudaraku hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita buka pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama kita hadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum kerabat baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para alim ulama, para pejuang Islam, kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, juga kepada pengarang kita Al-Kabair, Al-Syekh Al-Zahabi, dan juga panel penterjemah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, senang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dan selamanya atas segala nikmat kurniaan yang masih lagi Allah Taala berikan kepada kita. Puji dan puja kepada Allah pemilik semesta alam atas nikmat iman dan Islam. Syukur alhamdulillah tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita kesihatan dan kekuatan tubuh badan. Allah masih pilih kita tuan-tuan untuk hadir ke rumahnya dalam keadaan sama-sama kita melaksanakan ibadat kepada Allah. Jadi jangan lupa niat kepada Allah, kita khusyuk, ikhlaskan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menerima segala amal ibadat kita dan memberikan syurga Allah untuk kita, insya-Allah. Amin. Baik tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah 6 bulan kita terberhenti. 6 bulan, bukan saya seorang, semua orang tuan-tuan, semua tempat di Pulau Pinang. On off, dia punya on side, dia punya off dia tu lama. Jadi kita harap kali ni lah kot dia punya off dia. Semua benda dah buka, sampai orang pun dah ingat dah. Wayang boleh pi, Langkawi boleh berjalan sana sini. Dan tiba-tiba masjid jadi benda yang paling last. Ala kulli hal, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai mukadimah pada hari ni tuan-tuan, saja nak tarik perhatian tuan-tuan pada apa yang berlaku di sekeliling kita sekarang ni. Alhamdulillah, keadaan jemaah pada malam ni cukup ramai. Macam biasa juga kita kan. Tapi tuan-tuan perasan tak, di banyak tempat tuan-tuan, kita tengok jumlah orang yang hadir ni kurang. Semayang Jumaat ni tuan-tuan, duk boleh jarak macam ni pun masjid tak penuh. Apa masalah dia tuan-tuan? Bila terlalu lama duduk rumah, dia dah sedap duduk rumah tuan-tuan, maka orang dah tak rasa macam berjemaah di surau masjid itu satu keperluan. Bahkan sehingga Jumaat pun dia boleh tak apalah, aku tak pergi pun, ramai lagi orang nak pergi. Dia boleh fikir macam tu dah tuan-tuan. Maka hari ni tuan-tuan, menjadi satu tanggungjawab kita untuk memastikan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala diimarahkan. Macam mana cara dia? Alhamdulillah kita damai dah. Maka menjadi tanggungjawab kita memastikan orang yang bertanggungjawab di bawah bimbingan kita, anak-anak kita pun turut sama boleh main. Yang mana 12 tahun ke atas boleh main dah. Sebab nak main semayang fardu ni satu vaksin pun tak apa dah. Dan kebanyakan lah ni daripada anak 12 tahun semua dah ambil vaksin, boleh bawa main tuan-tuan. Dan dalam masa yang sama, tolong ajak kawan-kawan kita, jiran-jiran kita yang lain. Tuan-tuan, kita tak mampu nak dakwah macam Nabi SAW, nak dakwah macam para sahabat yang keluar daripada kota Mekah. Banyak sahabat yang jasad mereka ditanam di luar kota Mekah. Ada di China, ada di Turki, ada di Mesir, ada di Syria. Makna kata mereka ni duk keluar buat usaha dakwah yang sekarang ni disambung oleh satu jemaah yang orang panggil tabligh. Kita nak pergi tabligh pun tak tuan-tuan, 3 hari nak keluar berat lah. Tapi hotel 3 hari 2 malam tak ada masalah, booking siap.
Dia kata boleh rentas dah booking kat Melaka. Napi Pamusa Resort 3 hari 2 malam. Dia rasa sat tapi nak keluar 3 hari lama. Maka saya pun orang yang sama tuan. Saya tak mampu nak buat usaha dakwah macam tu. Maka apa yang kita boleh buat tuan-tuan? Kot ada jiran kita, kot ada sahabat kita, kot ada orang yang kita kenal tuan-tuan. Satu kalimah yang mudah saja. Jom pergi masjid, jom pergi surau. Tuan-tuan, kalimah tu akan menjadi bukti kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita telah menyampaikan satu usaha dakwah untuk ajak manusia sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena main peranan. Semua orang kena main peranan lah ni. Tak boleh dah nak serah kepada pihak-pihak tertentu. Oh, kita pandai-pandai lah Jabatan Agama, mereka buat lah apa program pun. Tak dah tuan-tuan. Sebab keselesaan orang bila dah lama duduk rumah ni tuan-tuan, mungkin dia tak sama macam kita. Kita ni Alhamdulillah Allah bagi kita satu perasaan yang rasa tak seronok bila sembahyang kat rumah. Kita nak main berjemaah, dia bagi 15 orang saja, kita antara yang 15. Dia bagi 50, kita antara yang 50. Dan bila dibuka keseluruhan kapasiti, kita juga orang yang berada. Mana kata Alhamdulillah buat setakat ni Allah masih pelihara. Tapi orang-orang di luar sana kan, takkan kita berterusan nak biar macam tu saja. Oh, mereka ni kita dah buat kuliah, kita dah buat tu, dah buat ni, takkan mereka tak tahu surau dah buka, takkan mereka tak erti nak main sendiri. Tuan-tuan, itu bukan alasan untuk kita nak panggil orang. Hari ni saya cakap di sini, insya-Allah dalam masa yang sama bila kita jumpa orang ni, kita pun panggil mai, ajak mai. Bagi orang rasa seronok balik nak berjemaah beribadat di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah terutamanya orang lelaki, tempat kita untuk melaksanakan ibadat solat itu di rumah Allah, di surau, di masjid. Di rumah ni jangan duk bagi alasan lah, saya dah seronok dah semayang dengan isteri saya. Isteri saya kata janganlah pi, habaq balik kat isteri. Kadang-kadang orang duk bagi alasan. Bawa anak-anak kita, ajak mai. Rasa di sini tak ada masalah kot. Surau kita ni dia kadang-kadang dia macam cowboy sikit. Kan? Seronok surau ni, seronok. Sebelum ni akan ada juga anak-anak, hari ni dah tak nampak. Mungkin kita boleh buat satu benda boleh tuan-tuan. Tak boleh tarik hak besar-besar, kita tarik hak kecil-kecil. Kotlah saya hak besar, tengok kecil pun main, takkan aku tak main. Orang kira kalau kecil ni mati lambat, besar mati cepat. Buatlah apa cara tuan-tuan untuk kita berdakwah di jalan Allah, tarik manusia. Sebab hari ni Allah dah buka nikmat di sikit bagi kat kita, maka kita perlu bersyukur. Dengan cara kita terus mengabdikan diri kita melaksanakan kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahan pula kita berada pada bulan kegembiraan, bulan yang dirindui oleh orang yang mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rabiul Awal. Kira jadi satu keseronokan kepada kita. Mungkin kita boleh sambut Maulid Rasul, kita boleh buat selawat kan? Kita boleh buat ceramah forum, ataupun ceramah forum tak boleh buat, kita tukar ke nama kuliah, mai juga kan. Jadi waktu ni lah waktu kita nak tunjuk cinta kita kepada baginda Nabi SAW. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Setakat mana yang kita mampu. Kita tak tahu asbab apa yang akan menjadi pilihan Allah untuk dimasukkan kita ke dalam syurga Allah. Mungkin sebab sedekah RM1 kita ke? Mungkin sebab 2 rakaat solat kita ke? Mungkin sebab kita ajak jiran kita jom main masjid ke? Kita tak tahu. Sebab keikhlasan amalan kita ni hanya dapat dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita lakukanlah yang terbaik. Kita akan pergi tuan-tuan. Mamu kita dah pergi dah. Mamu kita dah balik dah. Kita akan menyusul tuan-tuan. Mamu kita pergi dalam keadaan steady tuan-tuan. Bukannya kata sakit terlentak, tak, steady. Nak habang kata kat kita, kok-kok lah sebelum ni kita duduk dengar kok joh je. Orang tu orang ni orang yang duduk dengan kita. Yang sehari sebelum dia meninggal kita duduk simbang dengan dia dan minum cawan dengan dia. Mana kata benda tu sungguh dekat kan? Masa kita dah semakin hampir. Buatlah apa yang kita boleh. Mudah-mudahan bukanya rahmat Allah untuk kita menghadiri Masjid Surau ini akan berterusan sampai bila-bila tak ditutup dah. Sebab kita sama-sama menyahut dakwah yang dijalankan oleh Nabi SAW, insya-Allah. Baik tuan-tuan dirahmati Allah, insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian kita menggunakan kitab Al-Kabair, di mana tuan-tuan kita masih lagi berada pada dosa yang ke-13, iaitulah di bawah tajuk minum arak. Okey. Jadi bab arak ni kita mula masuk pada bulan 11 2020. Kira dah hampir setahun dah, tak habis-habis lagi bab ni. Dan kita berhenti hari itu tuan-tuan pada muka surat yang ke-84.
Takut kalau saya ada salah catatan ke apa. Last kita berjumpa pada muka surat 84. Kita berhenti dan kita nak sambung balik pada fasal yang kecil itu, pendapat para salaf tentang arak. Jadi tak payah nak buat mukadimah, tak payah nak ulang. Tuan-tuan tahu arak tu apa, tuan-tuan tahu hukum dia, tuan-tuan dah tahu dah pengharaman dia, tuan-tuan tahu dah itu disebut sebagai ibu kepada segala maksiat. Itu merupakan perkara yang memang diharamkan oleh Allah untuk hamba yang beriman kepadanya di dunia. Kena ingat, arak diharamkan di dunia. Akan tetapi di syurga nanti ada satu sungai daripada banyak sungai-sungai, salah satu dia sungai daripada arak yang dia punya rasa cukup lazat, cukup enak, tak tahu nak habaq. Orang yang masuk, yang berjaya minum, berjaya hirup, insya-Allah dia akan tahu kesedapan dia. Sebagai salah satu tanda ujian Allah kepada kita, sebagai nak tengok tahu mana kita taat kepada Allah. Di dunia tak boleh, di syurga insya-Allah tak ada masalah. Baik, kita sambung. Pendapat para salaf tentang arak. Salaf ni siapa tuan-tuan? Salaf ni ulama daripada zaman tabi'in, tabi'in dan ke bawah. Mana kata mereka ni bukanlah daripada kalangan sahabat Nabi SAW. Mereka ni bawah lagi. Contoh salaf, imam-imam mazhab kita, Imam Syafi'i, Imam Maliki, itu semua tu dikenali sebagai ulama salaf. Baik. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata, jika seseorang peminum arak itu mati, maka tanamkanlah ia dalam keadaan disalib di atas papan, kemudian gali kuburnya kembali. Sekiranya kamu tidak melihat wajahnya berpaling dari arah kiblat, maka biarkanlah ia tersalib. Tuan-tuan, salib ini adalah lambang kepada agama Kristian yang kita sebut sekarang ni. Adapun pada zaman Nabi SAW disebut dengan agama Nasrani. Allah sebut dalam Quran, walan tardha ankal yahud walan nasara. Dua agama yang asal dia ni merupakan agama samawi, agama yang diturunkan daripada langit, daripada Allah kepada Nabi dan Rasul, iaitulah Yahudi antaranya contoh kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, Nasrani kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Akan tetapi dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua-dua agama ni dah tak diguna pakai dan semua kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam atas nama agama Islam. Akan tetapi disebut di sini oleh sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, dia kata kalaulah satu-satu orang itu peminum arak yang dia mati dalam keadaan kita yakin dia memang tak taubat, mungkin akhir hayat dia habis nyawa dia dalam keadaan mabuk arak, maka di atas keranda dia tu disuruh letakkan lambang salib. Maksud dia itu tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanam dulu. Kemudian beberapa hari balik, korek pula tengok adakah jasad dia masih lagi menghadap kiblat. Kalau tak menghadap kiblat, dah berpaling daripada kiblat, biarkan dia dengan salib tersebut. Maksud dia bukan hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia takkan masuk syurga Allah, dia akan dibenam dalam neraka Allah selama-lamanya. Kasar tuan-tuan. Kasar. Dia mati Islam, tapi tiba-tiba kita bibuh salib tuan-tuan, buat cross atas dia punya keranda. Ui, boleh gaduh. Bukan kita boleh gaduh, memang orang kenyok kita. Tapi ini daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud bukan calon-calon orang tuan-tuan, bukan calon-calon orang, antara orang yang dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ijtihad para sahabat juga boleh diguna pakai selain daripada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak tunjuk kata tuan-tuan betapa hinanya peminum arak, dan kita boleh tahu dah nasib dia macam mana. Sampai tahap dia tak ada can nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada satu hari Fudail bin Iyad telah menziarahi anak muridnya yang sedang menanggung saat sakaratul maut. Kemudian beliau mengajarkan kalimah syahadah kepadanya, namun dia tidak dapat mengucapkannya. Beliau berulang-ulang kali mengajarkannya, namun ia tidak berjaya. Akhirnya murid itu berkata, aku sebenarnya tidak mahu mengucapkannya dan aku berlepas darinya. Maka keluarlah Fudail dari situ dan menangis. Setelah sekian lama, maka Fudail telah bermimpi melihat muridnya diseret menuju ke neraka. Maka Fudail bertanya, oleh sebab apa kamu dicabut makrifat dari hatimu? Maka si murid tadi menjawab, wahai ustaz, dahulu saya pernah sakit. Kemudian saya telah datang kepada seorang tabib,
Lalu dia berkata kepada saya, setiap tahun engkau harus meminum segelas arak bagi mengubati penyakitmu itu. Lalu saya meminumnya setiap tahun bagi mengubatinya. Jika keadaannya demikian bagi orang yang meminumnya untuk pengubatan, lalu bagaimana pula dengan orang yang meminumnya untuk tujuan yang lain? Semoga Allah memberikan kita keampunan dan memelihara daripada segala kecelakaan. Kot kita pernah dengar kot, bila mai keadaan darurat ni benda yang tak boleh pun jadi boleh. Kan selalu kita duk dengar kan. Contoh berada dalam keadaan kelaparan yang amat sangat, tak ada apa dah yang tinggal, kita dah habis cari, tak jumpa makanan minuman, tiba-tiba ada di hadapan kita anjing dan sebagainya. Benda tu jadi halal kepada kita sekadar untuk kita nak menyelamatkan nyawa kita. Tapi tuan-tuan, dalam cerita ni disebut bagaimana asas asbab untuk menjadi ubat. Tera nak menjadi ubat tuan-tuan, dicabut keimanan, tak boleh bersyahadah. Sedangkan Fudail bin Iyad ni tuan-tuan, seorang wali Allah, seorang ulama yang cukup hebat, anak murid dia memang cukup terkenal. Beruntung orang yang dapat hidup pada zaman Fudail bin Iyad ni tuan-tuan. Tapi tiba-tiba salah seorang murid dia yang mana tok guru dia mai untuk mengucap syahadah kepada dia, tak boleh ucap. Disebabkan asbab dia minum arak setahun sekali atas sebab perubatan. Ni kalau nak simbang perubatan ni, saya kira dia masuk vaksin pun semua, dia jadi kacau lah. Kita ni tuan-tuan tak payah buat pandai. Apa ulama kata kita ikut, apa mufti keluar hukum kita ikut. Kita ni tak terang mana, jangan duk pergi jadi lebih pandai pada mufti. Sampai tahap kutuk mufti, kata mufti dia terkeluar, okey kita tarik balik. Sampai tahap jadi ubat pun tuan-tuan, dikenakan azab sedemikian rupa, apatah lagi kalau orang memang sengaja yang minumnya. Tuan-tuan, saya ingat lagi sebelum ni saya pernah kata kat tuan-tuan, kita duduk dalam suasana, kita tak jumpa dalam keadaan qaryah kita orang yang minum arak. Tapi cuba tuan-tuan pergi sikit ke tempat-tempat yang memang orang duk minum arak, orang Melayu, orang Islam yang minum arak. Saya bila pergi tengok tuan, pernah beberapa kali terserempak, antaranya di Padang Kota, di Astaka, belah belakang tu tuan-tuan, kita tengok, kita tahu orang Islam kita. Dia dengan dia punya apa? Kasbek punya tu, orang panggil apa atas, dia metung tu lah. Dia buh 2-3 botol dalam tu tuan-tuan dengan depo. Kita tengok terkejut kan. Tapi untuk orang yang dah biasa, dia tak rasa benda ni masalah. Tu tuan-tuan mungkin kot ada kawan-kawan kaki kelabing ke, yang duk pergi kelab-kelab ke apa ke. Depa ni arak biasa. Mungkin tempat kita tak jumpa. Tapi kalau kita pergi ke kawasan yang memang arak ni tak ada masalah, maka waktu tu kita akan jumpa tuan-tuan, ramai orang Islam yang minum arak. Ramai tuan-tuan. Sama ada kita tahu atau kita tak tahu. Kalau kita tahu siapa yang minum, hari ni kita dah belajar tuan-tuan, sebelum ni pun kita dah faham, maka bila kita tahu, kita kena dakwah. Kita kena sebut sekurang-kurangnya sekali kat dia. Ni aku duk belajar benda ni, aku dengar azab teruk sangat, hang berhentilah. Taubatlah ke Allah sementara masih hidup. At least sekali kita kena kata kat dia. Kalau duk main kok hati ya, memanglah Nabi sebut kan, nak cegah kemungkaran 3 cara. Dengan kekuasaan tangan, dengan nasihat lidah, dengan hati, doa. Larat nak doa kan. Sebab benda ni kita pandai cakap, buat politik kita ulas macam kita lah Perdana Menteri. Bila mai bab-bab apa-apa tertentu, kita lah semua serba tahu. Tapi bila mai nak mencegah kemungkaran, doa cukup lah kot. Saya pun tak terang mana. Oh sedap pula tak terang mana. Ni saya kata kat diri saya lah. Susah tuan nak tegur orang, tambah-tambah orang yang rapat, tambah-tambah orang yang kita isyik aku tegur ni gaduh ni. Kita boleh baca dah apa yang jadi. Tapi tuan-tuan, tengok balik dakwah Nabi SAW. Memang tuan-tuan, dakwah ni pahit tuan-tuan. Nak menyampaikan dakwah ni pahit, tapi manis dia Allah simpan sebagai balasan. Biarlah orang benci kita, biarlah orang tak suka kita, tapi kita buat apa yang kita mampu untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita dok tengok tuan, apa yang jadi pada orang yang minum arak. Baik. Di antara orang-orang yang bertaubat, salah seorang dari mereka ditanya sebab taubatnya. Dia menjawab, ketika saya menggali kuburan, saya melihat banyak sekali mayat yang dipalingkan ke arah kiblatnya. Saya pun bertanya kepada ahli keluarga mereka perihal mereka di dunia dahulu. Keluarganya menceritakan bahawa mereka dahulu adalah peminum arak, tetapi mereka sempat bertaubat daripadanya. Seorang saleh berkata,
anak saya masih kecil meninggal dunia. Lalu saya kuburkannya. Malamnya saya bermimpi rambutnya sudah memutih dipenuhi uban. Lalu saya bertanya kepadanya, wahai anakku, aku menguburkanmu dalam keadaan kamu masih kecil. Apa yang menyebabkanmu beruban? Maka anak itu menjawab, wahai ayah, saya telah dikuburkan oleh seorang lelaki yang ketika hayatnya dia suka minum arak. Tatkala dia masuk kubur, Jahannam telah menyambutnya dengan suara yang bergema, sehingga tidak ada seorang anak kecil pun yang mendengarnya, kecuali pasti langsung memutih rambutnya akibat kerasnya suara itu. Tuan-tuan, diceritakan di sini tuan-tuan, antara kesan orang yang minum arak daripada seorang yang pernah bertaubat. Tanya dia, siapa bertaubat, awak berhenti ni? Dia ni ada rezeki jadi penggali kubur. Dia kata orang yang minum arak ni kebanyakannya bila lepas tanam, korek balik, mayat mereka tak menghadap kiblat, dipalingkan daripada kiblat. Tuan-tuan, benda barzah kita tak tahu apa tu ya. Kita duk rasa macam steady dah, kita dah bubuh pasak dengan dia punya lahat, dengan dia punya lapik, buat gumpai batu, kita rasa ni memang dia steady menghadap gitu lah. Tapi bila kita dah masuk tanah, kita tak tahu apa yang berlaku. Mereka yang ada iman walaupun sebesar zarah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti jasad mereka akan terus menghadap kiblat sehingga hari kiamat. Akan tetapi mereka yang kufur ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala akan dipalingkan sebagai tanda mereka itu bukanlah daripada hamba yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka terdiri daripada golongan yang akan diazab, disiksa, bahkan azab itu sepatutnya mula di neraka. Akan tetapi orang macam ni, dia dah dapat pera azab. Kat barzah duk kena siksa dah, tapi akhirat lagi, tak masuk neraka lagi. Salah satu daripada dia adalah peminum arak walaupun dia Muslim. Tapi dengan syarat dia tak sempat bertaubat. Kalau dia bertaubat, mudah-mudahan Allah terima, Allah akan hapuskan segala salah dan silap. Sebab tu taubat ni sangat penting tuan-tuan. Taubat ni terlalu penting. Nabi SAW yang maksum tuan-tuan ajak kat kita, Nabi sebelum tidur, Nabi bertaubat 70 kali dengan kalimah Astaghfirullahalazim. Nabi istighfar sekurang-kurangnya 70 kali sebelum Nabi SAW tidur tuan-tuan. Nabi yang memang diberi jaminan, dilindungi, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni siapa tuan-tuan? Kita duk rasa pahala kita berapa banyak pada Nabi. Kadang-kadang bukan kata tak istighfar nak tidur, Bismikallahumma ahya wa amut pun tak ada baca. Pasal apa? Duk tengok Squid Game. Lalah Squid Game tengok kita, lena ngayak tu. Pantang dengar cerita baru Netflix 2-3 jam tak ada masalah. Satu episod. Kalau kata duk orang tidur pun tak ada baca, nak suruh baca tabaraka lagi tak ada, nak panjang. Nah, istighfar ni satu benda yang sangat penting. Benda itulah yang akan menjadi asbab kita diampunkan dosa. Tapi kita tahu, bukan tak tahu. Saya sendiri pun samalah. Tak istighfar. Lena tu dalam keadaan macam mana? Lena sampai duduk main handset, sampai handset pun jatuh di muka. Tu tak istighfar lagi pun. Oh, dia jatuh tersedak pula. Tengok balik. Kok lah nak astagfirullah, aku syifa. Hendak tak ada. Konok ada tengok TikTok, buka Instagram. Bak nak komen orang pandai. Saya ni lah. Bak nak cerita ni pandai, tapi saya sendiri pun tak ada nak buat. Jadi kita kena ambil kesedaran daripada benda-benda yang macam ni tuan-tuan. Kabair ni adalah satu kitab yang ulama karang, Syekh Zahabi karang supaya nak bagi kita satu kesedaran bahawa neraka itu benar. Azab itu benar. Larangan Allah Subhanahu wa taala itu benar. Jangan kita buat benda-benda macam ni, nak timbulkan ketakutan. Jadi mungkin ada daripada benda yang kita bincang, ada yang kita buat, ada yang kita tak buat. Kalau kita tak buat, alhamdulillah. Yang kita buat, pastikan kita berhenti. Sebab kita duk nampak benda-benda ni nak menimbulkan ketakutan. Jadi banyakkan istighfar, insya-Allah. Kemudian ada juga satu orang soleh, anak yang kecil tuan-tuan, memang ahli syurga. Dia mimpi anak dia tu baru tanam siang tadi, mai malam mimpi rambut uban penuh dah.
Hang kecil kot. Tadi rambut mu hitam bila awak lah putih. Jiran dia peminum arak. Dia kata apabila Jahannam, yang ni neraka Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kepada orang yang minum arak tadi, sebab akan dicampakkan dalam Jahannam, habis ketakutan. Sebab tu tuan-tuan, kalau lah orang duk kata kan, bila kita tegur orang yang duk buat maksiat dan sebagainya, kadang-kadang mereka cakap pandai kan, kubur hang, kubur aku, kubur aku. Oh, saya kalau kena ayat tu cukup syok. Pasal apa? Nanti mobil abang ada. Yalah memang kubur hang ni. Kalau hang duk sebelah aku tak larat tahan telinga. Duk dengar hang jerit, aku nak masuk dalam kubur, aku nak tenang, aku nak relax. Sebab dia ada bukti. Bukti ni bukanlah kata nak tunjukkan apa, sebagai tanda peringatan kepada kita. Yang Nabi sebut, yang kata barzah itu raudhatan min riyadil jannah atau hufratan min hufarin nar. Dia boleh jadi taman daripada taman-taman syurga atau lubang daripada lubang-lubang neraka. Percayalah tuan-tuan. Duk tengok dengan kubur tadi, memang kita takkan nampak apa pun yang seram, kecuali takut gelap ya. Betul ke kubur boleh lapang sejauh mata memandang? Betul ke kubur tu boleh rapat sampai kita punya tulang rusuk ni bertemu, berselisih? Nak tahu, masuk dulu. Tu cerita dah. Sebab barzah ni alam yang lain. Kita tak nampak sebab kita masih berada alam yang lain. Kita duk hidup kat dunia. Syarat masuk barzah kena mati. Lagi tak mati tak nampak. Cuma ada beberapa orang yang dipilih oleh Allah, ditunjuk, dibuka hijab. Contohnya macam ayah yang kepada anak kecil ni, supaya memberi peringatan kepada kita bahawa apa yang diceritakan oleh Allah dan Rasul itu benda yang benar. Baik, marilah kita sama-sama memohon perlindungan daripada Allah Azza wa Jalla dan juga keampunan serta kesejahteraan dari segala azab api neraka. Maka setiap hamba haruslah segera bertaubat kepada Allah sebelum datangnya ajal, sedangkan dia dalam keadaan sangat buruk kelakuannya yang menyebabkan dia dilontar ke dalam neraka. Mohon lindunglah Allah dari semua ujian itu. Tuan-tuan, Syekh pun sebut benda yang sama. Banyakkan bertaubat, lazimi istighfar. Tuan-tuan, istighfar bukan sekadar kita nak mendapatkan keampunan semata-mata, bahkan banyak kelebihan lain daripada istighfar. Surah Nuh Allah ceritakan beberapa kelebihan istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum, maka mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Tuhanmu itu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Bagaimana istighfar itu mampu memberikan kita kemewahan dan kecukupan di dunia dan di akhirat. Istighfar itu mampu meramaikan zuriat-zuriat yang kita, dan sudah pasti zuriat yang soleh. Zuriat itu juga yang akan memastikan kita mendapat doa daripada mereka untuk kesejahteraan kita di dalam barzah sana. Bagaimana dengan istighfar itu juga kita akan mendapat syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat duduk dalam taman yang dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir. Taman mana tuan-tuan? Taman syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar ni tuan-tuan, dia terlalu banyak kelebihan dia. Sampai orang kata, apa zikir yang paling terbaik selepas la ilaha illallah? Astaghfirullah. Antara zikir-zikir yang terbaik. Tambahan pula, astaghfirullah itu disebut dengan hati yang betul-betul merintih, hati yang betul-betul sedar daripada kesalahan dan kesilapan. Allah, aku salah ya Allah, aku silap dah ya Allah, ampun aku ya Allah, astaghfirullahalazim, ampun aku ya Allah. Tuan-tuan, istighfar itu sangat bernilai di sisi Allah. Walaupun kalimah dia cukup mudah, astaghfirullah, sangat bernilai kalimah istighfar, tuan-tuan. Tambahan pula kita berada di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ni, tuan-tuan. Dalam keadaan ulama duk suruh kita berpada-pada dalam kehidupan, jangan bermewah, bagi rasa susah. Sebab kita ni sekarang ni tengah duk menunggu saja, tuan-tuan, tanda-tanda besar kiamat untuk berlaku. Tanda-tanda kecil pakat berlaku habis dah. Ulama yang muktabar, ulama-ulama yang diberikan kehidupan mata hati mereka, sekarang ni sedang menunggu Al-Mahdi. Dia pun kata Al-Mahdi ni nak mai dah. Bila Al-Mahdi nak mai, tuan-tuan, bermakna malhamah kubra akan berlaku, tuan-tuan.
yang disebut sebagai World War 3. Saya tuan-tuan nak kata saya ni ahli konspirasi pula. Tak tuan-tuan, benda ni bertepatan dengan yang disebut oleh hadis. Akan berlaku peperangan besar tuan-tuan, di mana Panji yang akan membela kita ni siapa dia? Panji yang diketuai oleh Al-Mahdi. Kita duk bergaduh vaksin dengan anti vaksin. Kita duk bergaduh tu tuan-tuan. Mai hari ni duk bergaduh apa? Menteri belia ada sukan katanya berkahwin dengan artis. Duk tengok hak tu pula. Tuan-tuan, di luar sana tuan-tuan, cuba tengok apa berlaku di Laut Cina Selatan. Cuba cek pasal apa kapal perang lari terlalu banyak di sana. Cuba baca tengok. Apa yang disebut oleh Nabi SAW? Apakah teknologi 5G? Kenapa Cina sekarang berada di kemuncak? Siapakah Ya'juj dan Ma'juj? Bukankah disebut mereka itu sebagai kaum yang bermata sepet, berkulit putih? Ini kalau cerita konspirasi sedap ni. Tapi bukan saya nak minta tu, tapi nak suruh kita faham kita berada di akhir-akhir keadaan lah. Dia jadi macam lama tak boleh tiap. Konok lah ya Allah. Bukan nak boleh tiap untuk siapa kan? Untuk diri kita. Zaman dah ni tuan-tuan, bukanlah kata kita nak kena bermewah-mewah, nak kena fikir anak, oh saya ni kerja, anak ada 4 orang, nak kena cari 4 biji rumah ni untuk anak seorang-seorang. Tak dah tuan, bukan zaman tu dah. Zaman lah ni anak-anak kita kena cek, kita bekalkan cukup atau tak ilmu agama kat dia. Kita ajak anak dia pasal Allah, kita ajak anak dia cinta Nabi SAW, kita ajak anak ilmu fardu ain yang wajib dia tahu. Hak tu kita kena buat persediaan. Sebab tu kebanyakan ulama lah ni tuan-tuan, anak-anak mereka tengok mereka hantar mana? Hantar madrasah-madrasah, pergi hafal Quran, pergi hafal hadis. Sebab apa tuan-tuan? Persediaan untuk zaman nak berlakunya fitnah nanti. Kalau Al-Mahdi dah keluar, bermakna Dajjal tak lama dah. Walaupun ada yang menyatakan kalau bab Dajjal ni, tak apa kita keluar sikit tak apa no. Walaupun Dajjal ni ada mengatakan betul macam mana yang Nabi sebut. Ada pendapat dia main dalam satu bentuk tubuh yang dia ni ada tulis kafir, mata dia satu. Ataupun ada juga yang mengubah Dajjal itu dalam bentuk satu perumpamaan. Sebab mata satu itu tuan-tuan berada pada duit Amerika Syarikat. Mereka itu ke Dajjal. Dia jadi kalau kita nak tengok benda ni tuan-tuan, bila kita relate dengan ulama, tengok cerita, datang hadis, kita nak tolak pun rasa tak boleh. Sebab bukan semua benda dalam agama tuan-tuan, Nabi atau Allah datangkan dalam bentuk yang seperti mana disebut. Ada benda yang dimai dalam bentuk perumpamaan, satu penceritaan nak bagi kita nampak sebagai kita buat persiapan. Jadi bagaimana kita nak menempuh? Kita jangan tanya benda tu, tapi kita kena faham kita sekarang ni berada pada zaman tu. Apa persiapan kita nak buat? Maksiat tu banyak. Orang buat maksiat kita tak mampu nak tegur. Nak tegur pun tak mampu. Kadang-kadang mungkin kita dah nampak ada anak-anak remaja di Korea kita, duk lelaki perempuan duk sembang ke apa ke. Kita nak pergi habaq kat depa benda tu salah pun kita tak mampu. Cuba nilai jauh mana iman kita tuan. Tebal mana iman kita, besar mana iman kita. Sekecil benda macam tu pun saya tak mampu nak pergi tegur tuan-tuan. Saya naik motor dengan azan nak pergi masjid, dalam duk lalu ni ada 2-3 orang hak yang duk jual burger, hak duk goreng kutiau, hak duk minum kat kedai kopi, duk minum. Saya tak mampu nak abang, dah azan dah, jom kita sembahyang sekali. Saya tak mampu. Rasa kerdilnya diri, rasa malu nak cakap. Sebab apa tuan-tuan? Iman kita teruk. Sedangkan benda tu simple ya. Anak kat rumah pun saya tak mampu nak cek dia sembahyang ke tak, tanya dia, baca cek dia baca Quran pun tak mampu. Allah mana kata persediaan kita sangat-sangat kurang tuan-tuan. Jadi sebab tu tuan-tuan Syekh sebut di sini, kita kena segera bertaubat. Istighfar itu kunci kepada kesuburan keimanan kita, kunci kekuatan untuk kita nak berjuang dengan Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak kita istighfar, makin banyak dosa diampunkan. Bila dosa diampunkan tuan-tuan, hati yang keras Allah lembutkan, hati yang gelap Allah cerahkan. Segala rahmat, kebaikan, maghfirah, inayah, taufik dari Allah akan dicurahkan kepada kita tuan-tuan. Waktu tu baru kita akan menjadi satu hamba yang seolah-olah baru dibangunkan daripada tidur. Kita akan main dengan wajah baru.
Sebab tu sunnah Nabi SAW tak ada satu pun yang membawa kepada kemudaratan. Cuba tunjuk apa sunnah yang bawa mudarat. Tak ada. Cuba tunjuk dalam Quran apa yang Allah cerita palsu. Tak ada. Allah dah sebut, Nabi dah ajar, kita dah faham. Tapi masalah dia, kita tak buat. Tu masalah dia. Tu terus kita dah mengaji, tuan-tuan. Kita dah berkongsi ilmu pengetahuan, kita dah baca kitab. Kita yang tahu pun tak buat. Saudara-saudara kita yang tak pernah main kuliah, saudara-saudara kita yang tak pernah jejak masjid surau, duk kira semayang kat rumah. Saudara-saudara kita yang tak semayang, agak-agak bagaimana keadaan ni, Pak? Siapa nak sedarkan mereka? Siapa nak betulkan mereka? Sepatutnya kita lah, kita orang ngaji. Tapi sebab apa kita tak mampu? Sebab iman kita tak kukuh. Sebab apa? Dosa kita banyak, maksiat kita cukup banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, saya dah bertekad sepanjang kita mula kuliah ni, setiap tempat yang saya pergi, saya akan mulakan, saya nak minta semua orang tolong tarik seramai mungkin, jiran-jiran, sahabat, adik-adik kita mai rumah Allah. Sebab itu antara jalan yang paling awal untuk kita mendapatkan kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut dalam hadis, fa inna yadallahi ma'al jamaah. Tangan Allah, maksud dia kekuatan, bantuan daripada Allah bersama-sama orang yang berjemaah. Kalau kita nak jaga jemaah kita yang kecil pun tak boleh, tuan-tuan, macam mana kita nak jaga Islam? Orang hina Islam kita marah, orang maki Islam kita geram, orang kutuk Nabi SAW kita jadi tak tahan. Tapi duk tak tahan dah tu, darah tinggi naik tu lah. Dia bukan ada apa-apa. Lepas 2 jam kena Nescafe ais segala, lega. Dekat tu yang iman kita, kan? Dia terkeluar tu jauh sikit. Tapi tuan-tuan, ini adalah benda yang perlu kita beri perhatian. Kita bersyukur sebab Allah masih tak lupakan kita. Allah masih menjadikan Masjid Surau itu, kita ni salah seorang daripada penghuninya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau kita berasa itu dah cukup, tuan-tuan, kita salah. Kalau kita rasa kita ni dah habis baik dah, kita salah. Banyak lagi benda yang kita tak buat, tuan. Banyak lagi kebaikan yang kita tahu kita mampu tapi kita tak laksanakan. Banyak lagi amanah yang penuh kita jayakan tapi kita tak buat betul-betul. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum datangnya saat kematian, maka kita kena lakukan satu untuk selamatkan diri kita. Tak ada siapa yang mampu selamatkan diri kita melainkan kita sendiri. Kita ada 5 alam, 4 alam kita sendiri-sendiri, tuan. Alam roh sendiri, alam rahim sendiri, alam barzakh sendiri, alam akhirat sendiri. Alam dunia saja kita ada peneman, sama ada ibu bapa, adik-beradik, isteri, anak pinak, suami. Yang lain semua kita kembali sendiri, tuan-tuan. Yang sedihnya, tuan-tuan, sendiri kita, walaupun kita pernah berteman di dunia, bila masuk barzakh fi akhirat Allah ba'dah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Lari habis pada mak, ayah, anak, isteri, suami, kawan-kawan, dia beradik, lari. Memang macam tu penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Masing-masing Allah bagi akal fikiran, masing-masing Allah bagi kekuatan untuk belajar, masing-masing Allah bagi kelebihan dan kekurangan. Manfaatkan apa yang kita ada. Hari ni kita beruntung, walaupun kita mula balik kali pertama hari ni, kita antara orang yang sanggup korbankan masa kita untuk semata-mata sedikit ilmu Allah Subhanahu Wa Taala di atas perkongsian kita. Beruntung, tuan-tuan. Patutnya ramai lagi yang ada, tapi Allah pilih kita. Hebat sangat kan kita ni Allah nak pilih? Tak, tuan. Kita tak hebat mana pun. Bukan tak hebat mana, memang tak hebat. Tapi Allah yang nak kita berada di sini, tuan. Maka ini menjadi satu kewajipan kepada kita untuk kita fikir. Masjid dah tutup beberapa kali, tutup buka. Dengan keadaan Covid, dengan keadaan akhir zaman, dengan keadaan maksiat berleluasa, dengan keadaan Islam yang terhina. Takkan kita tak rasa benda tu kita kena buat sesuatu, tuan-tuan. Habis tak ada, tuan-tuan, habis tak ada. Tolong jaga diri kita dengan ahli keluarga kita. Tu pun cukup dah.
Diri kita, ahli keluarga kita. Jangan pentingkan dunia. Pastikan anak-anak kita tahu nak solat, anak-anak kita tahu baca Quran, anak-anak kita minat dengan agama. Hari ni terlalu ramai orang yang nampak ke dunia kita. Sampaikan benda-benda yang kita tahu haram, arak haram, judi haram, zina haram, tapi benda itulah umat Islam Malaysia jadi champion. Sebab apa depa? Sebab apa ramai orang Islam? Sebab kita tahu benda tu haram tapi kita tak ambil berat. Kita tak rasa benda tu satu kesalahan yang besar. Walaupun disebut dalam Quran ada, dalam hadis ada, didikan yang kurang sempurna. Kalau nak cerita tu panjang lagi lah kan. Habis-habis tak ada. Kita ambil lah apa yang Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli-ahli keluarga kamu daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita boleh jaga diri kita, keluarga kita, insya-Allah Allah akan bagi kekuatan untuk kita jaga masyarakat kita. Bila masyarakat kita terjaga, Allah mampu memberi kekuatan untuk kita jaga negeri dan negara kita. Kita mulakan daripada diri kita dan keluarga kita. Tak ada siapa yang akan bertanggungjawab atas diri dan keluarga kita melainkan kita. Allah dah bagi dah, Allah dah habaq siap-siap dah, Allah pesan dah. Atas kita nak ikut ke? Tak. Mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah bagi kekuatan kepada kita. Allah Ta'ala buka hati-hati kita untuk istiqamah atas kebaikan, atas dakwah, atas menjadikan diri kita dan zuriat kita orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakarat pasti datang. Barzah pasti akan menjadi tempat kita. Tak tahu siapa dulu, tak tahu bila, had tu saja, tapi pasti. Jadi sama-sama kita buat kebaikan untuk kita menjadikan barzah kita dan akhirat kita tempat yang tenang, tempat yang akan mendapat pembalasan yang sempurna dari segi kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, saya berhenti setakat ni dulu. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Baik itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang buruk itu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf kalau tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan dan puan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik lagi pakat cerita, kongsi-kongsi sikit dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan, manfaat ilmu akan lebih meluas. Dan bila kita cerita ke orang, ajak ke orang tentang kebaikan, orang amalkan, selagi itulah kita akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita akan perhabis pada bab arak ni sebelum kita akan masuk pada bab yang baru pula, insya-Allah. Wa hadza bitaufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna an zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm wasahhil lana abwabal fadlik wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu